A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita kesempatan kehidupan yang pastinya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Perjalanan hidup kita daripada alam malakut, alam roh, kita masuk ke alam rahim. Daripada alam rahim 9 bulan 10 hari. Itu pun lama dah. Lama tak lama kita lahir ke alam dunia, lagi lama daripada kita duduk di alam rahim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alam barzakh lebih lama daripada alam kehidupan. Kalau tuan-tuan rasa bosan dah kehidupan ni, lama sangat duduk, tak tahulah kan, ada rasa seronok, ada rasa lah tak tahu nak buat apa, berjalan pun tak larat dah. Sebenarnya alam akhirat lagi lama daripada alam dunia. Maka dalam kesempatan alam dunia ni, buatlah bekal, buatlah amalan, sebab perjalanan sana lagi lama pada perjalanan di sini.
Kalau kata kita bawa bekal pergi sekolah dulu, mak ayah bagi RM1, zaman saya 5 kupang, lah kena bagi RM5 bekal. Kalau masa yang lama sebegitu rupa, RM5 tak cukup, RM10 tak cukup, silat-silat kena bagi RM100. Kalau kita kata bekal untuk anak pergi sekolah, sebab lama sangat duduk di sekolah. Itu dalam proses kita faham kata lamanya perjalanan. Bila kita faham perjalanan akhirat, kita duduk di alam akhirat yang darul baqa nama dia. Sini darul fana, negeri yang akan binasa. Tapi heran, benda yang binasa yang itulah yang kita cari. Darul baqa, negeri yang kekal abadi, kita kurang cari, malah kita tak kenal pula nak carinya. Hanya iman saja yang boleh mengetahui kewujudan darul baqa, negeri yang kekal abadi. Hari Jumaat adalah hari yang digandakan amalan kita. Maka dengan umur yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 wa 60, 70 atau 60 umur umatku, agak-agak dan tak nak cari pahala bekalan sepanjang umur itu untuk bekalan masa yang lama. Maka yang ni yang diajar oleh Nabi, cari kefadilatan, cari kelebihan. Di mana ada kelebihan, di situ kita pulun. Sebab umur umat Nabi Muhammad ni 70-60 saja. Nabi Adam yang mati hampir 6,600,000 tahun yang lalu pun lama mana dah duduk dalam kubur, tak pi ke akhirat lagi. Kita pula kalau mati tak pula dikiamatkan lagi dunia ni, agak-agak lama mana pula nak duduk dalam alam kubur. Semua kena ada bekal. Duk harap ke anak, rupa-rupanya anak pun lupa nak doa. Maka ikhtiarlah sendiri, usahalah sendiri. Moga-moga ada hak kita di akhirat, nama dia jariah, pahala yang mengalir. Jangan pula dosa yang mengalir. Kalau pahala pun boleh mengalir, ingatlah dosa pun boleh mengalir. Apa dia dosa yang mengalir? Apa yang kita ajak pada orang lain tentang keburukan, tentang maksiat, kita ajak benda tak elok, maka dalam kubur nanti setiap kali kuantu buat, kita terima dosa dah. Kita lah ajak benda-benda tak senonoh tu. Macam mana pahala kebaikan yang boleh mengalir pada kita ketika kita sudah mati, begitulah pahala, bukan pahala, azab kita terima ketika kita sudah mati. Dipanggil maksiat jariah. Jaga-jaga. Kita dah di usia sebegini, tak usahlah duk ajak anak-anak muda duk buat perangai pelik. Ni cara nak upak, orang Kedah panggil, dia nak isap rokok daun. Dia ajak cucu dia, dia ajak orang muda cara duk ni gulung rokok daun. Mati pi dah. Lepas tu anak dia, cucu dia pula duk upak rokok daun tu hari ni. Kenalah budak tu, kenalah Tok Wan tu. Faham? Tu kalau saya abang contoh, satu contoh. Kalaulah dia lah ajak main pakau, dia lah ajak sesuatu yang ni, maka setiap kali orang yang dia pernah ajak atas dunia dulu lah ni duk amal benda tu, dia dah mati dah, tunggulah. Hari ni kita tak ceritalah bab tu, kita nak cerita bab amalan-amalan yang mengangkat darjat kita, yang saya sambung balik daripada perbincangan kita yang telah lalu. Tajuk kitab dia amalan mengangkat darjat. Sebab kita nak darjat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan umur kita 60-70 tahun, mampukah kita nak ambil amalan, nak bagi sama dengan kedudukan Darul Baqa, negeri yang kekal abadi, yang tak boleh balik dah mai ke dunia ni. Maka di antara bekalan-bekalan yang perlu kita sediakan. Baik. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam, agama kita,
Apa itu agama? Agama adalah cara hidup. Agama itu adalah cara hidup. Cara hidup kita ni nak sama dengan Rasulullah ke nak sama dengan Abu Lahab? Cara hidup kita ni sama dengan Rasulullah ke sama dengan kaum Yahudi? Itulah agama. Hidup macam mana ni? Agama apa? Agama Islam. Tapi tengok luak pendek, tengok rambut dubuh kala, maka itu bukan agama Islam. Itu hidup beragama ni maksudnya cara hidup Islam. Itu masuk agama. Alhamdulillah dengan nikmat agama yang telah dikurniakan kepada kita, nikmat yang tak terhingga. Kita dipilih oleh Allah untuk beragama Islam. Keturunan ke apa ke, alhamdulillah kita dipilih. Yang kedua, alhamdulillah kerana dikurniakan dengan nikmat iman. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan di dalam hati, percaya dengan jazam. Tidak ada keraguan tentang perkara-perkara sama'iyat, benda nu hak depan nu. Itu masuk iman. Iman bukan nampak dengan mata kepala, iman dengan hati. Kita beriman dengan hari kematian. Kita beriman adanya akhirat. Kita beriman adanya yaumul hisab, mizan. Setiap inci akan ditanya oleh Allah apa yang kita lakukan ketika hidup dulu. Orang yang beriman ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang beriman, dia nak buat satu perkara jahat, dia nak buat satu perkara maksiat, dia akan terfikir tentang masa akan datang dia, iaitu kematian. Sebab dia tahu di antara syarat-syarat rukun 6 rukun iman, salah satu daripadanya apa dia? Percaya kepada hari kiamat. Apa maksud kiamat? Bermula daripada barzakh, hari kebangkitan, yaumul ba'ts, hari perhimpunan, yaumul mahsyar. Lepas tu akan diperhitungkan. Waktu perhitung tu lah bila dia baca, dia teringat balik yang disebut dalam idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah sebut mithqala dzarratin khairan yarah. Satu lagi mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecil zarah Allah akan periksa. Orang beriman bila dia dengar hal tu, dia teringat nak buat jahat, dia teringat ayat tu, dia takkan buat benda jahat. Pasal apa? Dia tahu kata dia akan ditanya. Tak usah duk lari lah atas dunia ni, boleh lah dengan ada duit, upah lawyer apa semua. Di sana amalan sahaja. Kalau buat jahat, terima je. Maka sebelum kita dipanggil pulang oleh Allah, berubahlah menjadi hamba yang soleh, hamba yang baik. Islam ni tuan-tuan, kewajipan kita sebenar-benarnya adalah untuk menjadi baik, soleh. Alim tu, alim itu anugerah. Jangan kata saya nak pi mengaji kuliah duha, saya nak pi mengaji kuliah maghrib supaya jadi alim. Itu pun kalau dapat lah. Ada orang yang mengaji kilik kitab 60 tahun sampai lekang kulit kitab pun tak alim pun ada. Saya mengaji tak alim pun. Kita mengaji bukan nak alim. Ingat ke siap? Kita mengaji sebab nak tahu sebab sedikit ilmu kehidupan untuk jadi baik. Aku nak jadi baik. Okey, pergi mengaji. Cara nak jadi baik kena mengaji. Kalau tidak kita tak tahu macam mana antara kebaikan. Kadang-kadang ada orang buat baik, rupa-rupanya matlamat dia tak kena. Muslimin yang dirahmati Allah. Dah? Okey. Kita mengaji bukan nak jadi alim. Kita mengaji sebab kita nak jadi baik. Alim itu anugerah saja. Apa dia anugerah? Anugerah ni bukan semua orang dapat. Allah Ta'ala akan bagi orang tertentu sahaja yang telah dipilih oleh Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, saya sambung balik kitab ni, amalan mengangkat darjat.
iaitu selepas daripada waktu asar. Waktu duha kita dah bincang, waktu subuh kita dah bincang. Hari ini kita masuk dalam bab selepas asar kita nak buat apa, berdasarkan kepada hadis Nabi dan amalan ulama dulu. Wa qala musannif, kata pengarang kitab ini Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, adinda saya, Mahat Tafiz Al-Faizin. Baik, yang pertama, selepas daripada kita sembahyang asar 4 rakaat lah nah. Main daripada Kuala Kangso nak buat jamak macam mana Ustaz? Saya pesan nah, siapa yang buat jamak qasar dia tak boleh dah buat qabliyah ba'diyah. Asar memang orang tak pernah buat lah. Siapa buat tu memang jahilun. Siapa yang buat jamak qasar mengikut mazhab Syafi'i, tak kira lah maghrib dengan isyak ke, zuhur dengan asar ke, dia dah tak boleh buat rawatib. Kalau dia buat rawatib, lebih baik dia buat tamam. Macam mana sunat dia boleh buat, tiba-tiba hak wajib dia nak potong. Ada orang buat, sebab tu saya sebut semalam saya nampak ada musafir. Saya kuliah di satu masjid, tengok lepas-lepas dia sembahyang dia buat jamak sekali dengan maghrib dengan isyak, lepas tu dia buat ba'diyah. Saya geleng kepala. Lebih baik buat tamam. Apa dia tamam? Buat sempurna macam biasa, senang. Sebab syarat untuk jamak qasar ni orang yang rushing, yang mengejar masa. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i, tolong dengar elok-elok ni, dalam mazhab Syafi'i jamak qasar ni harus, bukan sunat, bukan wajib. Harus ni apa maksud? Buat tak apa, tak buat tak apa, bukan ada pahala apa. Tapi kalau sebab apa menjadi tuntutan balik? Sebab contoh perjalanan tu kita tak tahu jalan tu, kenderaan yang kita naik tak tahu kondisinya, maka dia naik peringkat sunat. Buat dapat buat dapat pahala, tak buat tak apa. Kena faham. Cuma dalam antara mazhab lain ada yang kata sunat buat, sebab dia kata ini anugerah daripada Allah, hadiah daripada Allah. Ya, tapi sampai raja duk shopping ya, keutamaan lain yang sembahyang tu keutamaan hidup. Kita dah 40 ke atas dah, raja duk shopping lagi, ni apa cerita? Minta maaf nak tegur. Maka keutamaan kita tu ialah patutnya sembahyang, tapi kerana kita nak shopping, kerana kita nak berseronok, berlibur, liwat dan sebagainya, kita lebih utamakan yang tu daripada keutamaan yang sepatutnya. Maka itu bukannya sunat lah, tu sebab harus ya, menjadi sunat kalau dia betul-betul rushing. Nah, okey, saya patah balik. Tidak ada rawatib qabliyah dan ba'diyah bagi orang yang jamak dan qasar. Kena ingat tu, kalau buat jamak qasar, sebab dia ni orang yang rushing, habis-habis mayang ya, doa sikit dan sebagainya, bangkit terus pergi. Masuk mula tu kita buat tahiyatul masjid lah. Tahiyatul masjid, Nabi kata fadaqala masjid farraka'atain. Bila kamu masuk masjid, buatlah 2 rakaat. Bila-bila mana tamngana pun buat. Tapi hak rawatib tak payah, terus mayang ya. Bermula dengan azan. Kalau duduk dalam masjid orang tak payahlah, qomat dah lah. Tapi kalau jemaah kita, hanya kita, azan lebih baik. Azan, lepas azan, qomat, lepas qomat baru sembahyang 2 rakaat kalau lohor dengan asar. Baik. Sunat qabliyah asar 4 rakaat. Qabliyah ni bukan ba'diyah. Sebelum nak sembahyang asar, sebut dalam kitab ni, sunat 4 rakaat 2 salam. Sebelum kita sembahyang asar, kita pergi masjid, orang azan kan? Orang azan, seeloknya pergi tahiyatul masjid. Pergi tahiyatul masjid di masjid. Lepas tu buat qabliyah 4 rakaat. Hadis Nabi SAW berbunyi, An Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW qala, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri
arba'an. Rawahu Tirmizi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, lagi orang tanya, mana dalil yang hampa buat ni? Ni dalil dia. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Kita duk buat dua, upgrade sikit. Buat 4. Pesan kat Tok Bilal dengan khomat awal ingat. Faham tak tu? Kan yang Tok Bilal ni kira nak khomat lah. Sabar Ustaz. Baca hadis ni kat dia kan, kalau kita pergi masjid kan. Bila kita pergi masjid kan, yang Tok Bilal dia kira nak khomat lah. Bila dia khomat terlalu awal, kita boleh dua. Bagi lambat sikit. Delay lah sikit. 15 minit ni dan kot 4 rakaat 15 minit dan okey, minta maaf lah saya cakap kedah. Okey, ada juga disebut dalam kitab Hidayatus Salikin, disebut berkenaan dengan hadis sembahyang asar tadi Allah akan merahmati orang yang sembahyang. Apa dia rahmat? Apa maksud rahmat? Rahmat maksudnya Allah sayang. Nak dah kasih sayang Allah? Nak. Kita sebenarnya masuk syurga bukan kerana banyak amalan. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita duk rasa hebat dengan banyak amalan. Amalan sama naik dengan mulut mengata kat orang. Amalan tu memang banyak lah, mulut pun sama naik. Tak jadi. Dia sebenarnya orang yang dia jaga mulut, banyak amalan, dia jaga mulut, jaga apa, seluruh 7 anggota dia jaga, maka Allah sayang dekat dia. Dia tak kata ke orang. Contoh. Maksudnya kita ni nak tackle Allah ni, nak ambil hak kita sebagai hamba supaya dipandang oleh Allah adalah dengan rahmat. Di manakah tempat pandang rahmat Allah? Di antaranya sembahyang 4 rakaat sebelum asar. 2 kali salam lah. Okey, begitu juga kata adinda saya Ustaz Wadi Anwar. Di sini juga dia kata, kalau nak sembahyang duha yang 4 rakaat, sembahyang yang 4 rakaat, dia kata strict lah. Tak payah bagi salam, terus buat 4. Lepas tu beramai yang tak faham. Baik. Pasal apa tak buat 2 bagi salam macam ni? Dia persepsi kita. Kalau kita tu jenis pemalas, kita kalau rasa malas, kita sembahyang hak 4 rakaat sunat tadi, kita buat 4 terus satu salam. Kalau mengikut mazhab Hambali Maliki. Kalau ikut mazhab Syafi'i kullu, semua sembahyang sunat rakaatain masna 2 bagi salam. Masalah dia 2 bagi salam, lepas tu cucu panggil, anak panggil, hak 2 lagi pakai tahu ayat tu lah. Faham tak? Pasal apa orang lelaki lepas dia sembahyang isyak di masjid, kalau ikut yang fadilat yang paling besar adalah ba'diyah dia di rumah. Ba'diyah betul buat di rumah. Sebab sunnah Nabi SAW, Nabi buat di rumah. Qabliyah pun di rumah, ba'diyah pun di rumah. Nabi tak pernah buat di masjid. Pasal apa orang lelaki kita tak ajukan untuk buat di rumah? Mau balik itu pakai ruyub lah. Maka habis-habis wirid, habis-habis mayang, habis-habis doa, buat. Kalau balik pun ayat tu lah. Tak, pasal kita tahu kita punya iman kita. Kalau ada orang dia tak mayang bak dia balik rumah apa semua, saat lagi sepertiga malam ke apa-apa ke, baru dia buat bak dia di rumah. Ya, itu sebenar amalan. Tapi kita tahu di mana iman kita, maka kita buat siap-siap. Macam itulah hak tadi nak buat 4. Dan tadi kita bincangkan arba'an kan, sebelum mayang asar buat 4. Duk fikir kalau buat 2 saat lagi saya nak buat 4 terus, silakan. Tapi orang yang boleh buat 2 kuat. Okey, hadis Nabi yang satu lagi dalam kitab Hidayatus Salikin, hadis yang berbunyi man shalla qabla al-asri arba'an
harramahullahu ta'ala 'alan nari. Barang siapa yang solat sebelum asar 4 rakaat, cari peluang. Kalau di rumah, duduk di rumah ibu-ibu, kalau si bapa pula pergi ke masjid, pi awal. Barang siapa yang solat sebelum asar 4 rakaat, diharamkan jasadnya atas api neraka. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ni hasan. Ni lah kita nak ni, pasal kita duk tahu dah dosa banyak. Ya Allah, macam mana cari hak mana tempat-tempat yang boleh dipadamkan dosa-dosa kita, selamatkan jasad kita daripada api neraka. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, apa dia cara kaifiat nak semayang qabliyah ni, yang dua-dua nak, untuk semayang dua sebelum semayang asar. Azan, dah dengar azan asar, bangkit terus buat 2 rakaat. Usalli sunnatal asri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal asri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada makmuman. Sembahyang seorang-seorang. Makmuman main kok mana? Kan? Dah sembahyang seorang-seorang tu yang duduk tiang tu, seorang duduk di luar pun ada. Kan? Baik, kalau 4 rakaatin. Tu kalau hak yang straight 4 rakaat 1 salam lah. Okey, baik. Lepas tu solat asar berjemaah. Solat asar berjemaah. Dah pergi masjid solat jemaah lah, dan utamakanlah kita yang berumur, carilah jemaah. Cari jemaah. Dulu duk sembahyang seorang dapat 1 sehari 5 pahala. 1 5. Lah ni 27 kali 5. Banyak tak? Satu hari 27 kali 5 banyak tak? Banyak lah. Dulu satu setiap 5 waktu tadi, 1 waktu 1 dah mayang seorang infirad. Lah ni tolong upgrade, pilah mayang jemaah walaupun 2 orang, carilah. Meh. Tengok ada cucu, boleh lah. Apa dia? Mumayyiz dah. Apa mumayyiz? Dia boleh beza baik dan buruk. Pipi ambil mayang. Duduk mayang dengan tok wan. Duduk. Niat imam. Dapat dah 27 tadi. Sat lagi dia tergaru-garu ke apakah, punya pasal dia lah. Budak-budak hak tu Allah Taala tak tengok. Yang nak ditengoknya ialah jemaah. Aja orang perempuan ke mayang. Saya main. Tolong cari. Sebab kita ni semua nak mati. Bekai kena banyak. Bekai ni bukan bekai nak masuk syurga. Bekai nak balas balik dekat orang yang kita aniaya waktu hidup dulu. Itu yang kita takut. Biasa sepak kasut orang tak dulu? Biasa buat sorok kasut orang tak? Biasa curi buah jambu orang tak? Perempuan pula. Biasa kita takut orang tak? Contohnya lah, ada dosa-dosa kezaliman kita esok yang orang lain akan tuntut hak dia di akhirat. Cahaya amalan haji, cahaya amalan umrah, cahaya zakat, cahaya bersinar-sinar. Kau ni main robek sikit pasal kita biasa pernah zalim orang. Rodek. Tu sebab tolong banyaklah amalan. Kalau tambah siapa-siapa yang pernah buat, dia terfikir cari orang untuk minta maaf, tak ada, tak jumpa. Tolong buat amalan kat dia hak yang kita zalim hari tu. Ada duit hari ni hari Jumaat, tabung bergerak jalan. Niat atas pahala kawan tu masuk sesat. Atau buat kenduri atas dia, atas nama dia, jamu orang. Sebab apa? Esok dia akan tuntut ni. Dulu hang pernah penaya aku, ambil duit aku 1 juta. Nak balas balik macam mana? Maka bekalan inilah nak balas balik. Kalau tidak, itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang muflis di akhirat? Orang yang buat anaya kat orang masa dunia. Itu sebab kita kena ada amalan selain daripada tu. Sebab kita hidup dalam bermasyarakat. Tu saya kata, sepak kasut orang pun jadi satu kesalahan. Kawan tu susun elok tadi, main-main tang kita sepak. Orang hak lain
Mana kasut aku? Merisaukan hati dia tu, kata zalim lah. Dia ingat orang sapu dah kasut dia, kawan baru beli tadi. Dia susah hati dah. Okey, baik, maka perbanyakkanlah sembahyang berjamaah. Okey, baik. Lepas pada sembahyang, membaca wirid al-khususiyah. Apa dia wirid khususiyah? Baik. Wirid yang telah disusun. Dia panggil wirid. Asal dia, wirid ni aurat. Aurat ni susunan. Wirid ni lepas bagi salam, kanan, kiri. Ada kalau ikut ulama kita, alhamdulillahilladzi tu. Kalau ikut amalan kami, lepas istighfar 3 kali, baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang amalan saya dengan Ustaz Wadi Anwar. Okey, sebab apa? Nak tanam supaya kita nak buat lagi pula. Nak buat lagi pula. Apa dia? Solat-solat, ikat siap-siap. Kayak kita, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk ingat kamu. Maka bila kita habis-habis mayang tu istighfar 3 kali, kita terus kata Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Sebab kita nak ikat. Kita mayang asar nak ikat dengan maghrib pula. Allah kan tolong. Ni dah sampai ikhtiar betul tak? Lepas dah qada. Mu kalau qada, hukum qada apa-apa pula. Okey, baik. Lepas mayang baca wirid. Buatlah, kata guru kami Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiba-tiba imam buat 3 saja, kita buat bagi tambah juga 10. Siapa yang buat 10 kali, kata guru kami, sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bebas daripada api neraka. Tengok dah, wirid sembahyang semua bab api neraka, bab syurga. Lepas tu baca apa? Kalau maghrib dengan subuh, baca Allahumma ajirni. Kalau ramai, Allahumma ajirna minan nar wa as'aluka jannah. Tapi amalan orang kita, Allahumma ajirna minan nar saja. Berapa kali? 7 kali. Why 7 kali? Pasal apa 7 kali? Sebab pintu neraka ada 7. Siapa yang baca Allahumma ajirni, kalau dia seorang, kalau ramai Allahumma ajirna, ramai anak isteri dia. Kalau saya, walaupun saya sembahyang seorang, tiba-tiba saya sembahyang seorang, saya teringat ke anak isteri saya akan baca Allahumma ajirna, supaya tutup pintu neraka, 7 pintu neraka tersebut. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah hindari kami daripada api neraka. Itu untuk solat subuh dengan maghrib sahaja. Tapi kalau tuan-tuan nak bawa, ikutlah. Kalau ikut amalan kami, hantu ya, maghrib dengan subuh, Allahumma ajirna minan nar tu tadi. Ya. Baik. Lepas tu kalau ikut dalam riwayat At-Tabarani, saya ambil apa dia wirid al-khususiyah dulu. Lepas kita la ilaha illallah, Allahumma ajirna, bacalah Allahumma antas salam sekali. Allahumma antas salam ni, Allah akan masukkan kita ke syurga as-salam. Minta selamat dunia dan akhirat. Macam hari itu coronavirus. Lah bodoh ada lagi lah, influenza apa atau. Siapa nak selamat dalam perjalanan, siapa nak selamat dalam kehidupan, siapa nak selamat akhirat, jangan lupa baca Allahumma antas salam. Ya, ada nama dia, saya lupa nama dia. Ini kata guru kami Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Jangan lupa baca Allahumma antas salam. Maka Allah akan selamat kita daripada malapetaka. Tambah-tambah orang yang musafir, tambah-tambah orang yang berjalan, tambah-tambah orang yang mengharapkan dia selamat daripada tiba-tiba dalam kawasan tu ada wabak. Dia masuk di situ, jangan lupa baca Allahumma antas salam, maka dia akan selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayana rabbana bis salam wa adkhil jannata darus salam. Okey, baik. Lepas tu, lepas baca Allahumma antas salam, Fatihah. Lepas Fatihah, ni berdasarkan kepada hadis Fatihah tadi sebagai penghulu umul kitab. Jangan lupa baca ayat kursi. Hadis Muslim, siapa yang baca ayat kursi selepas daripada sembahyang fardu,
fadaqala jannah, syurga. Kalau kita habis kuat pun, habis bagi salam, Al-Fatihah kan, orang kita Al-Fatihah, baca Fatihah, ayat kursi jangan tinggal. Jangan Al-Fatihah baca doa, ayat kursi jangan tinggal. Sebab ayat kursi itu di antara sebab masuk syurga. Dengan syarat mati. Tak mati macam mana nak masuk syurga? Geng cakorai pergi ke syurga awal, tak mati. Okey. Syarat dia mati. So jangan tinggal. Siapa yang memikirkan akhirat dia, siapa yang memikirkan tentang huru-hara akhirat nanti. Baik. Lepas tu 33 ni pesanan guru-guru kami. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Baru 99, macam nak cukup 100 ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Jangan lupa habis Allah akbar terus doa tak. Ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mencukupkan dia menjadi 100. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diampunkan dosa-dosanya seperti buih di lautan. Ni sampai nak subhanallah pun tak mau. 33 ya. Okey nak? Habis berdoa. Baik, lepas tu selawat 10 kali. Asar, hadis Tabarani. Siapa yang berselawat ke atasku akan mendapat syafaatku 10 kali lepas subuh dengan 10 kali lepas asar. Ni amalan. Jangan tinggal. 10 kali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma pakai jari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai tang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sampai tang ni mesti 10. Zikir. Bagi cukup-cukup, jangan terlebih dengan terkurang. Baik, seterusnya lepas daripada doa apa semua, bacalah sayyidul istighfar. La ilaha illa anta subhanahu. Habis tu baca pula 3 kali. Baca apa? Habis apa semua tu baca 3 kali. Yang ni amalan kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini guru saya bagi sendiri, Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Dia mayang di sinilah dengan saya dalam surau. Lepas habis amalan habis buat tu, la ilaha 3 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ulang 3 kali. Habis. Tu nyembang. Apa maksud dia? Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Itu pahala bacaan dia pada setiap kerdipan mata dan nafas. Sebanyak mana luasnya ilmu Allah, banyak tu yang kita dapat. Tu pahala dia. Berapa kali kita kejip mata? Banyak tu lah pahala dia. Berapa kali kita tarik nafas? Tambah-tambah naik tingkat 8. Berapa kali? 1 kali 280. 1 minit ke? Lebih kurang lah. Banyak tu lah pahala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Tu cara shortcut orang panggil. Tu sebab ada zikir yang dipanggil sekali baca 100 seolah-olah 100 kita baca. Ada tasbih yang dipanggil tasbih sejuta. Saya heran, saya tanya guru, macam mana tasbih tu berjanji sejuta? Sebab la ilaha illallah tu kalau kita masuk dengan hak ni, satu tu menyamai dengan ratus ribu pahala. Contohnya macam inilah, kita pergi ke kubur. Kita ahli akidah ahli sunnah wal jamaah, antara dia ialah ziarah kubur, bukan menyembah kubur. Tiba-tiba tak dan nak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. 100 kali. 100 kali. 100 kali ni kita nak sedekah pahala pada
Allahumma ja'alna sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah pahala yang kami baca la ilaha illallah ni kami sedekahkan kepada arwah. Tak dan nak baca 100 tu kali, ya. Itu doa tahlil. Maka baca hak ni. Menyamai dengan selagi mana kita duduk situ mata kita berapa kali kedip. Tambah pula hak yang jenis berapa kali kita menapah. Banyak itulah pahala kita. Jangan lupa baca. Saya ulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hak tu sebenarnya. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Tu pahala dia ialah pada setiap kerdipan mata dan nafas sebanyak mana luasnya ilmu Allah, banyak itulah la ilaha illallah yang kita baca. Banyak mana? Masya-Allah, tabarakallah, banyak. Itu cara nak ambil peluang masa untuk kita penuhi amalan kita waktu asar. Faham tak? Sebenarnya ruang ni banyak. Kita tu terlebih sibuk tentang dunia daripada akhirat kita. Sebenarnya pada saya 3 kali tak cukup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahamatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kalau naik kereta dengan anak-anak saya akan bunyi. Hari ni dia ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni dak dengar error. Betul lah pakat lawan menyanyi. Dengar sinar, lepas tu pakat lawan menyanyi. Bolehlah pahala. Pahala apa tak tahulah. Okey, yang ketujuh, apa amalan lepas asar? Membaca surah Al-Waqi'ah. Ada masa lagi sebelum terbenam matahari, baca surah Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waqi'atul Waqi'ah. Baca habis surah Waqi'ah. Habis kalau ada masa lagi, apakah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara tunggu maghrib? Iaitu sebut dalam kitab ni aktiviti yang bermanfaat untuk diri sendiri, seperti beriadah. Waktu ni lah untuk keluarga, bawa anak jalan-jalan. Kalau kami tengok pantai lah, pergi mana lagi? Tengok pantai. 25 tahun tengok pantai. Itulah kami. Habis kalau orang Kuala Kangsar tak tahulah. Kami hak tu jelah. Bawa anak-anak berjalan. Ini di antara amalan yang perlu kita lakukan. Sebab nak menghabiskan masa kita dengan keluarga. Ataupun dengan masyarakat, iaitu Nabi SAW waktu asar, lepas asar Nabi akan berziarah dengan orang sakit, mana pi. Waktu ni lah, jangan pi waktu tengah hari. Waktu tu orang dah tengah masak, orang nak makan. Tuan-tuan perempuan mai, oh nak kena tambah nasi pula dah. Tak pasal nak kena tambah. Adalah contohlah, jangan menyusahkan orang. Memanglah kita langkah kiri kanan. Oh tak langkah kanan, langkah. Oh tiap-tiap kali lohok mai ni. Dia cerita dia macam nilah. Waktu asar, waktu untuk berziarah. Ziarah siapa yang kita dengar. Saya pesan sikit di sinilah. Kalau mak ayah kita sudah tiada, ini adalah hadis Nabi SAW. Orang yang wajib kita ziarah kalau menghormati ibu kita, ziarahlah kakak perempuannya, kak pada arwah mak kita, ataupun adik perempuannya. Yang tu paling utama. Mak kita tak ada dah, ziarah adik beradik perempuannya, ataupun nenek masih ada, ziarah nenek kita. Maka pahala ziarah kita tadi akan dapat. Mak kita di dalam kubur cukup seronok. Kalau lelaki pula, pak kita dah tak ada, pergi cari balik kawan-kawan bapak kita. Kawan siapa? Bapak dia yang soleh-soleh lah. Hak geng karaoke tak mau. Cari hak bapak kita yang duduk berkawan dengan siapa? Geng masjid lah. Pergi cari. Kita berkawan balik dengan kawan bapak kita. Bila kita perbuatan kita itu, Allah merahmati pak, arwah pak kita tu. Sebab perbuatan kita memanjangkan
silaturahmi dengan kawan-kawan soleh dia. Gitu juga dengan kalau mak, tak payahlah duk pergi berkawan dengan makcik-makcik yang bawah pokok ceri tu, dah. Kan, mak kita petang-petang pokok ceri, petang-petang pokok ceri, mesyuarat pokok ceri. Tak payah pergi cari mak menakan kita, adik perempuan mak kita, pergi cari mak menakan kita, kakak mak kita. Yang itu disebut dalam hadis Nabi tentang silaturahmi yang patut dilakukan oleh anak apabila mak ayah dia sudah tiada. Cari. Itu sebab saya nak sebut di sini, contohnya ada orang kata saya tak balik dah kampung raya ni. Sebab apa? Tak ada siapa dah. Mohong. Berat. Takkan adik mak hang tak ada? Takkan kak mak hang tak ada? Takkan tok hang tak ada? Saya tak balik dah kampung. Saya asal kampung ni, saya tak balik dah. Lama mana dah tak balik. Pasal apa tak balik? Sedangkan bersilaturahmi, menghubungkan rahim tu dengan adik-beradik mak kita, kawan-kawan ayah kita tu, dipandang Allah. Rahim tu tadi. Apa maksud silaturahmi? Yang pertama, mengikut pendapat ulama, Imam An-Nawawi syarah dalam Syarah Muslim, silaturahim ni, silah tu maksudnya hubungan, rahim tu tempat duduk janin dalam tu. Siapa? Kita. Ada kak tak? Ada. Ada abang tak? Duduk dalam rahim yang satu tak? Yang tu silaturahim yang sebenarnya. Yang duk jadilah, oh dengan kawan-kawan cah pala, dengan adik-beradik putus. Silaturahim apa macam tu? Proses duduk dalam rahim yang sama, sehinggalah ia bernasab. Hang duduk dalam rahim mak hang, mak hang akan duduk dalam rahim tok. Kena tahu macam tu. Tu silaturahim kita daripada ibu kita. Ibu kita. Faham tak maksud rahim tu tadi? Rahim tempat kandungan tu, tempat kita tumpang tu. Cari balik adik-beradik hak tu, silaturahmi tu tadi. Hak yang sebelah pak kerana nasab warisan pusaka. Faham? Kita bin pada dia sebab kita mewarisi pusakanya. Yang ni mewarisi keturunan. Selalunya orang kata bila dapat anak perempuan habis lah. Dah, tak habis. Bak reta pun tak dapat. Dah, rahim tetap ada. Sebab dalam rahim itulah kita duduk dulu. Faham tak? Itu betapa besarnya. Di antara kelebihan orang perempuan, kalau lelaki ada dua yang malaikat, Raqib wal Atid. Ya? Perempuan ada tiga. Tahu dalam kitab akidah sebut lelaki ada dua, Raqib, Atid. Aduk catat kan. Perempuan ada tiga. Malaikat yang menjaga rahimnya. Ada malaikat yang jaga rahim. Ada hadis yang cerita tentang malaikat yang jaga rahim. Maka jagalah sungguh-sungguh. Janganlah membuat satu perkara yang di luar batasan agama. Okey, baik. Boleh pergi lagi ke? Boleh lagi ke? Boleh. Kalau boleh saya nak masuk maghrib. Maghrib dia cerita dia, kita berhenti Jumaat sekali lagi lah kot. Okey. Saya bagi secara sekali lalu. Salat sunat qabliyah 4 rakaat 2 salam, ataupun memadai dengan 1 salam, iaitu 2 rakaat. Solat yang sangat dituntut untuk dikerjakan. Maksudnya buat 4, 2 salam, bagi salam, bangkit pula. Abang kau tu bilai dengan duk qomat Tapi janganlah ambil masuk siratal ladziyah, jenuh orang tunggu kita. Bacalah tertil lagi, jangan duk baca taqiq kan. Baca agak-agak laju lah. Jangan baca lambat sangat. Lagi tok bilai duk tunggu nak qomat. Kita tak habis lagi. Solat asar mestilah berjamaah, pilah jemaah. Subuh cara subuh lah, tak apalah. Lohok ni waktunya selalunya orang sibuk dengan kerja. Itu juga orang yang sibuk dengan kerja, lohok kita memang itu tak niat. Tapi hari Jumaat ambil peluang, pergi sembahyang Jumaat. Dah lah cuti hari Ahad, Jumaat tak dan pula lagi. Masa bila kita nak untuk isi waktu Zulhaq, banyak tentang dunia sangat.
Kami tak apalah, Kedah Jumaat cuti, negeri lain tak tahu. Kan? Saya biasa duduk tempat saya mengajar di Bangsar, Kuala Lumpur, saya biasa duduk hari Jumaat tak cuti. Kita nak mayan Jumaat jadi rushing lah sikit. Tapi kalau orang yang Jumaat cuti ni rasa seronok, tapi hari Jumaat dia pergi pasang tengkorak pula dah, pergi pantai. Tengkorak betul. Orang dia jadi macam tu pula dah. Patutnya dia kena isikan hari Jumaat dia tu sepenuhnya. 7 kali ganda pahala hari Jumaat ni. Kalau kata hari raya bulan tahunan ialah Aidilfitri atau Aidiladha. Hari raya mingguan, bulanan hari Jumaat. Ambil sungguh-sungguh. Digandakan amalan kita. Okey, baik. Solat berjemaah 4 rakaat. Azam untuk takbiratul ihram bersama imam, takbiratul ula. Azam dalam hati, sempat. Tapi kalau dah boleh buat qabliyah 4 rakaat kira sempat lah. Tu imam Allahu akbar mayasak, kita sempat. Jangan 2 rakaat takhir baru nak sampai. Lepas tu mufaraqah 2. Tak payahlah tua dah, piawai. Faham tak maksud saya? Duduk dalam masjid tunggu imam, bukan imam tunggu kita. Itu dipanggil takbir bersama imam. Sempat takbir pertama bersama imam, takbiratul ula. Siapa yang takbiratul ula 40 hari berturut-turut, dengar elok. Siapa yang takbir bersama imam pada awalnya takbiratul ula 40 hari berturut-turut, iman dia padu, lekat iman dia. Itu sebab ada jemaah yang keluar 40 hari nak bagi lekat tu lah. Kita pun tak ambil hadis tu juga. Rumah dekat, pi sebelum dekat takbir. Setiap waktu tu ada 5, satu hari ada 5 waktu setempat. Lekat. Saya tak lekat lah dengan mayang ni Ustaz. Buat tu. Lekat lah. Tak ada nak azan subuh dia bangkit dah. Sebab dah lekat dah iman dia. Ni dah subuh main nak keluar baru nak bangkit. Hilat gajah. Tu kerak lah. Nah, tu kata 40. Cuba dengan 3 hari takbiratul ula. 3 hari. 5 waktu pada 3 hari tadi sempat bersama imam. Nah, tak mau mayang seorang-seorang, tak mau. Antara sunnah terbesar Nabi SAW, apa dah sunnah yang dilakukan oleh Nabi yang terbesar? Apalah? Sembahyang berjemaah. Usaha juga, walaupun terpaksa merangkak pergi masjid. Tahu? Kalau kita kata dalam keadaan musafir macam ni, sembahyanglah berjemaah. Saya heran orang sembahyang berjemaah ni selama saya duduk di Langkawi ni. Dia turun satu van. Maksudnya ada berapa orang? Kita kata 10 orang lah. Kan kalau 13 seater, kita kata banyak 10 orang. Tang tu seorang. Dalam masjid ni, tang ni seorang. Awak tak boleh buat jemaah. Tak boleh buat berjemaah. Kalau nak berjalan, ni berjalan. Sunnah Nabi SAW kena lantik satu ketua. Tu sunnah orang nak berjalan. Pernah berlaku satu cerita, 2 orang ni main mengaji dekat Rasulullah SAW. Mereka main daripada kabilah jauh di tengah padang pasir. Tiba-tiba main satu hari, mereka teringat, mereka duduk 3 bulan dengan Rasulullah mengaji bab ilmu agama. Tiba-tiba mereka teringat nak balik pada keluarga mereka. Mereka sampaikan hasrat pada Nabi pada waktu subuh. Kami nak balik pada keluarga kami sebab kami rindu. Nabi kata, ya, bagus. Bersopan santunlah kamu dengan keluarga kamu. Masa balik tu buat, jangan duk buat marah-marah pula. Yang tu pesanan Nabi. Lepas tu Nabi kata, lantik di antara kedua kamu antara jadi ketua seorang. Maksudnya apa? Pasal apa kena jadi ketua? Sebab meletakkan dalam hal mesyuarat, walaupun 2 orang. Nak jamak qasar ke, kita nak buat jamak takhir ke, takdim. Tu ketua ada hak. Nak berjalan sunnah dia. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i dia tak mau 2, dia nak 3. Kalau 2 patah balik. Kalau takat 2 orang kata Imam Syafi'i, macam ni 2. Macam ni. Pi dah ni. Tengok macam gelap ya, macam ada hantu ah. Kau ni kata aku takut, aku pun takut. 2 orang tak percaya. Tak kuat, kena 3. Kau ni kata aku takut, aku pun takut. Hak ketiga kata, jangan, kita kena pi juga. 3 lebih baik. Faham tak? Okey, baik. Kita balik. Bila berjalan mesti kena ada ketua dan patuh pada arahan ketua.
Yang jadi berselerak waktu pergi Mekah pasal tak patuh amalan. Selerak dia kata aku biasa mai dah, aku punya pasal. Tunggulah sekali lagi. Sunnah, walaupun dia muda ke, dia ketua, kita dah lantik dia sebagai ketua, dia kepala. Ni macam mana ni, kita nak jamak ke, kita nak tamam ke, kita nak buat biasa ke? Dia tahulah sebab dia ketua. Apa keputusan dia buat semua pahala. Jangan engkar. Sebab perjalanan ni telah diajar oleh Nabi kita SAW. Sebab masa dua orang tu tadi, Nabi kata akan berlaku apa tau? Akan berlaku bila kita musafir zaman Nabi, kiblat tak tahu. Betul? Kiblat tak tahu. Maka si ketua ni kata arah dia sini. Maka akan sembahyang. Lepas tu dipanggil ijtihad diri. Sebab sebelum tu berlaku dah peristiwa kepada sahabat Nabi SAW. Dua orang juga. Waktu balik daripada perang, nak sembahyang subuh, tiba-tiba mereka ni terpisah. Lambat sangat terpisah daripada rombongan Nabi yang nak balik ke Madinah. Bila mereka terpisah dengan keadaan hujan, dengan keadaan gelap, dua-dua ni kata nak sembahyang subuh. Kau ni kata arah ni kiblat, kau ni kata arah ni gelai. Sebab tak ada ketua. Masa tu tak ada lagi hak yang saya cerita tadi, kalau nak berjalan, maka kau ni pilih jalan belah ni, kau ni pilih. Allahu Akbar. Habis lepas sembahyang subuh, depa kejar rombongan Nabi, jumpa. Depa jumpa, bila depa jumpa dengan Nabi, depa tanya Nabi SAW. Kami tadi dua orang sembahyang subuh. Dia sembahyang belah tu, aku sembahyang belah ni ya Rasulullah. Siapa betul? Nabi kata, dua-dua betul. Tu nama dia ijtihad diri. Ijtihad kita. Sebab dalam gelap dan sebagainya. Itu dalam bab kiblat. Lepas tu lah sebab tu Nabi pesan, nak jalan walaupun dua orang kena ada ketua. Untuk menentukan arah kiblat, untuk menentukan jamak qasar. Faham? Ni dah saya kata tadi. Turun satu van 10 orang, seorang mayang tentu, seorang cah bateri handphone. Celaru habis saya nampak. Seorang duduk dalam kereta, dia hati tak mayang langsung dah. Faham maksud saya? Lantik untuk menentukan perjalanan kita. Semuanya dirahmati Allah. Sebab Nabi ajak kita. Okey. Naik bas semua ke? Naik bas tak apa, jangan naik van 3 biji cukup dah. Penin habis lagi. Kalau naik bas senang nak tok, insya-Allah. Baik, muslimin yang dirahmati Allah, wirid selepas sembahyang, okey, macam biasalah, Allahumma anta salam. Paling kurang saya kata Allahumma anta salam, tak perlu baca la ilaha illallah. Kalian zakat nak baca tiga tak payahlah. Terus habis-habis bagi salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ikat dengan amalan seterusnya. Ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Allahumma a'in ni. Allahumma a'in ni ala zikrika. Baca hak tu. Ya Allah tolonglah aku. Tolonglah aku. Pasal apa? Aku ni lara sangat, alpa sangat, ghaflah sangat. Allahumma a'inni ala zikrika. Bagilah aku ni selalu ingat kamu ya Allah. Baca tu lepas-lepas bagi salam. Ataupun nak bawa dalam doa pun tak apa. Dalam doa pun ada orang baca juga. Yang sama juga. Sebab kalau ikut hadis, boleh buat wirid, boleh buat doa. Okey, baik. Ringkas. Kalau ringkas, baca Allahumma anta salam. Ni susunan guru kami. Habis-habis baca Allahumma anta salam, baca Fatihah, baca ayat kursi. Baca doa. Boleh. Tiba-tiba orang tolak atau jadi imam, nak buat apa tu? Orang kita masalah jadi imam takat baca tu tak apa, wirid tu dengan doa nak baca apa, Allahumma barik lana fima razaqtana, puah, macam doa makan lah. Ada masalah tu kalau ada orang lelaki ni nak jadi imam, dia masalah dia wirid dengan ni lah, bawa lah hak mana pun Al-Fatihah. Fatihah pun jadilah. Sebab Fatihah ni taklah tak mana pun Fatihah, semuanya bersinar nama Fatihah ni. Itu dipanggil Al-Fatihah. Okey, baca Fatihah, ayat kursi takkan tak erti kot. Lepas tu baca doa. Tak perlu panjang lah, kalau musafir tak perlu panjang. Ambil ringkas. Allahumma anta salam, sebab kita perjalanan. Dalam perjalanan kita, lepas tu baca Umul Kitab, Fatihah, baca ayat kursi. Ayat kursi pun memelihara kita maknanya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nama Allah hayyul dengan qayyum. Last sekali wala yauduhu hifdhuma wa huwal aliyul azim. 7 malaikat akan pelihara kita. Hadis.
Siapa baca 3 kali sebelum tidur, Allah akan pelihara dia dalam tidurnya. Siapa yang baca 3 kali ketika dia nak keluar pada rumah, la haula wala quwata illa billah, bismillahi masyaallah, dia masa kunci, dia baca ayat kursi 3 kali, Allah akan jaga rumah dia. Masa keluar rumah itu dan baca tak? Tak dan. Tak apa. Lah baru baca tak apa. Selamat rumah tangga. Okey. Allahu la ilaha tu ayat kursi. Lepas tu doa lah. Doa pun kalau tak reti sangat ataupun nak pendek sangat, baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Alhamdulillah, puji bagi Allah, selawat bagi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia pun baik, akhirat pun baik. Wa sallallahu ala sayyidina. Waktu maksudnya selawat kepada Nabi, lepas tu dengan tahmid walhamdulillahirabbil alamin. Kalau nak bagi elok lagi perjalanan hidup kita, kalau nak keberkatan, kerahmatan Allah, Rabbighfirli wali walidayya. Sebab apa? Redha Allah tertakluk pada redha dua ibu bapa. Kata Imam Ghazali dalam kitab, siapa yang nak meniaga, siapa yang nak keberkatan perniagaan, siapa yang nak sesuatu yang memudahkan dia satu hari, Rabbighfirli wali walidayya, jangan lupa. Allah akan buka pintu rahmat dia dan keberkatan dia, memudahkan perjalanan dia. Rabbighfirli wali walidayya. Ya. Sebab apa? Sebab redha Allah tertakluk pada redha dua ibu bapa. Walaupun dia tak ada, sebenarnya keredaan tu Allah dah kata dah, siapa baca Rabbighfirli itu redha Allah Taala. Ibu bapa kita redha. Sebab kita minta perlindungan rahmat pada diri dia, macam mana dia ibu bapa jaga kita waktu kita kecil. Macam mana dia tatang kita, nyamuk pun dia halau. Yang pak pun halau nyamuk, saya pijak nyamuk, tengih punya marahkan nyamuk. Macam itulah Allah Ta'ala jaga balik dia. Begitulah Allah rahmati orang yang membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, dekat tu saja. Nanti kalau ada peluang untuk kuliah duha seterusnya, kita akan masuk amalan waktu maghrib. Yang ni panjang. Ini panjang. Dekat tu saja tuan-tuan perkongsian kita untuk hari ini. Moga-moga dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai amalan. Satu kata-kata ulama, ingat elok-elok. Keuntungan orang yang mengaji apabila dia beramal. Kalau dia tak beramal, pengajian dia. Keuntungan orang yang mengaji adalah bila dia beramal. Keuntungan orang yang beramal adalah ikhlas. Kalau dia beramal kerana orang, tak ada apa juga. Dua benda tu. Kebahagiaan orang yang hidup adalah menuntut ilmu. Nak tahu orang yang bahagia, dia tu suka menuntut ilmu. Dia bahagia. Nak tahu kebahagiaan orang yang berbahagia adalah beramal daripada ilmu. Nak tahu orang yang betul-betul bahagia apabila ikhlas dia beramal. Saya ulang balik hak tadi, kita mengaji bukan kerana kita nak alim. Kita mengaji sebab kita nak jadi orang baik, hamba yang baik. Alim itu hanya anugerah. Kalau Allah Ta'ala pilih, alhamdulillah. Tapi kita nak jadi baik. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia tu dia rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tak suruh jadi alim, suruh jadi soleh ya, baik ya. Okey, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam keadaan dia berpesan-pesan, dia tolong pesan orang, dia pesan daripada diri dia dengan kebenaran, dengan kesabaran. Takat tu saja. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah, segala keburukan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.